Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so kita mulakan. Cap, mana awak punya ketua kampung? Ketua kampung mana? Tak tahu, dia call saya kan tadi. Beria budak-budak tu gila. Geram pula aku. Tak apa. Sabar. Dia tengah mandi dulu kejap kot. Suara-suara bangun tidur je. Tak tahu dia. Okey, right. Jom kita teruskan tau. Saya cuba nak habiskan sebelum pukul 12. Sebab lepas ni korang ada maths kan? Belajar tak maths? Mestilah belajar. Buat Google Meet tak maths? Tak tahu. So yang saya tahu lepas ni maths. So saya cuba cepat lah. Now, so saya ulang lagi sekali. Tajuk ni pening sikit sebab budak kelas sains pun belajar tajuk ni pun dia pening-pening sikit. So saya cuba nak explain as simple as I can. Okay, so kenapa kita belajar pasal kita nitrogen? Semalam kita dah cakap. Sebab dalam kita nitrogen ni, kita sebenarnya nak ambil unsur nitrogen. Tetapi unsur nitrogen ni banyak dekat orang kata environment kita, persekitaran kita. Kebanyakan nitrogen ni adalah dalam bentuk gas. So nitrogen ni perlu kita tukar dalam bentuk ion. Bila ia ditukar dalam bentuk ion nitrat, barulah dapat diserap oleh tumbuhan. So masuk ke tu kampung. So dapat diserap oleh tumbuhan. So senang kata macam ni. Bila ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan, tumbuhan ni dapatlah nitrogen. Lepas tu bila kita makan tumbuhan, manusia makan tumbuhan, so manusia ni dapatlah nitrogen. Sebab tu kita panggil dia sebagai kita. Sebab benda tu dia berpusing-pusing je macam tu. Okay, so ini adalah air nitrogen. So semalam kita dah belajar nitrogen ni yang ini dekat udara dalam bentuk gas. So dia boleh diubah dalam bentuk ion. Sedang kata kita nak tukar dalam bentuk gas ni semua, kita nak tukar dia dalam bentuk ion. Sekejap, saya nak pakai okey. Kita nak tukar dia dalam bentuk ion. Daripada bentuk gas nak tukar dia dalam bentuk ion ni ada 3 cara. Pertama adalah kilat. Kedua adalah tindak balas bakteria. Nama tindak balas bakteria tu adalah bakteria pengikat nitrogen. Ketiga, dia buat apa ni? Awak rasa ni dia buat apa ni? Ketiga buat apa ni? Ketiga buat apa? Ketiga ni buat apa? Ni ketiga. So nak tambah nitrogen dalam bentuk ion ada 3 cara tau. Satu adalah secara semula jadi, which is kilat. Kedua adalah bakteria pengikat nitrogen. Ketiga tu apa tu sebenarnya? Daripada gambar ni apa yang korang faham? Ni apa ni? Ni apa ni? Awak buat apa? Kalau pertanian, korang buat apa pertanian? Korang buat apa kat tanah tu? Baju. Korang tambah baja. So kita letak baja. So cara nak tambah ada 3. So pertama adalah, tadi lagi sekali saya ulang, adalah daripada tindak balas semula jadi. Kilat ataupun satu lagi adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Gunung berapi. Okey. Kedua adalah secara semula jadi melalui bakteria pengikat nitrogen. Ketiga paling senang adalah tambah baja. So ini adalah yang ketiga. Ketiga adalah tambah baja. So tengok bilalah ion tu, bilalah nitrogen tu dalam bentuk ion, dia punya flow cerita dia pusing-pusing tau. Oh tengok arrow dia tau. So arrow satu tadi kita dah cerita yang ini. Okay, ini arrow dia. Okay, so ini arrow dia. Ni. So ada 3 cara. So cara pertama, 1, 2, 3. Kemudian bila dia dalam bentuk ion nitrat, barulah tumbuhan ni dapat ion nitrat. Senang kata bila ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan, tumbuhan ni dapat unsur nitrogen. Tu je sebenarnya kita nak cerita. Senang kata kita nak unsur nitrogen. Kenapa? Sebab nitrogen ni boleh tolong kita bina protein. Okay? Tu je nak cerita. Kemudian katakanlah bila lembu ni makan tumbuhan. Okay, so dekat tumbuhan ni dapatlah protein. Okay, saya ulang slow-slow. Bila ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan, so protein tu dapat dipindahkan ke tumbuhan. Okay, katakanlah kalau lembu tu makan tumbuhan,
So, protein tu dapat dipindahkan kepada haiwan. Senang kata macam ni, takkanlah kita manusia, awak sanggup ke nak makan ion ni? Senang kata ada tak orang sanggup pergi makan tanah semata-mata nak ion nitrat? Ada siapa-siapa tak yang sanggup nak pergi makan tanah? Tak ada kan? Tak logik kan? Kalau kita manusia nak ambil tanah, awak makan instead of nasi, awak pergi ambil tanah, awak telan kan? So tak logik lah. So basically, ion tu hanya boleh diserap oleh tumbuhan. So bila tumbuhan tu serap ion nitrat ni, so kita kata tumbuhan tu ada protein tumbuhan. Ulang tau. Fungsi nitrogen adalah untuk menghasilkan protein. Keywordnya protein. So bila ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan tu kita kenali dia sebagai, tumbuhan sekarang kita kenali dia sebagai protein tumbuhan. Okey, bilalah kita nak kata lembu tu makan tumbuhan, kita kata protein tumbuhan pula. Kalaulah kita makan, so kita dapat protein tu. So far sampai sini okey tak? So far sampai sini okey tak? Tadi saya Okey. Tadi saya kata kenapa kita nak ion, kenapa kita nak nitrogen tu? Apakah fungsi orang kata apakah kepentingan utama nitrogen? Apa kata kepentingan utama nitrogen? Untuk hasilkan dia start huruf P. Protein. Ya, protein. Thank you Nisa. So senang kata, bila tumbuhan tu serap ion nitrat, tumbuhan tu dapat protein. Bila lembu tu makan tumbuhan, so tumbuhan tu pun boleh dapat protein. So sekarang kita cerita, okay, macam mana ion ni, dalam bentuk ion ni, okay, kita nak cerita macam ni pula, dia dah pusing tau. Katakanlah haiwan ni mati. Semua benda dah mati, senang kata kita manusia semua akan mati kan. So bangkai-bangkai haiwan, tumbuhan yang mati ni nanti, kita akan ditindakbalaskan dengan mikroorganisma yang namanya bakteria. Ingat tak dalam tajuk bab 1 kita cerita pasal bakteria ni adalah terlibat dalam penguraian perebutan. So senang kata besok kalau kita manusia, haiwan semua mati, kita semua akan diuraikan oleh bakteria pengurai. So awak perasan tak kalau bangkai bau dia busuk kan? Kalau benda-benda dah mati semua bau dia busuk kan? Sebab dalam bangkai ada amonia. So senang kata apakah fungsi bakteria dengan kulat ni? Sebenarnya fungsi dia macam ni. Dia nak menguraikan semua bangkai-bangkai benda dah mati ni sebagai sebatian amonium. Kenapa? Sebabnya bayangkan kalau ada lembu mati, 4 ekor mati and then tak ada pengurai. 2-3 tahun nak tengok elok je lembu tu kat situ. So kalau tak ada bakteria pengurai, logiknya dekat dunia ni, dekat bumi ni banyak sangat bangkai. So disebabkan ada bakteria disebabkan ada kulat, so semua bangkai-bangkai ni akan terurai menjadi baja ataupun amonium. Sebab tu kalau lah kata budak pertanian, kan kalau baja tai ayam tu, bau dia macam mana? Mesti bau dia busuk kan? Tak adalah saya jumpa bau baja tu harum kan. So baja tu bau dia busuk disebabkan dia ada ion amonium. So ion amonium ni nanti dia akan ditindakbalaskan oleh bakteria. Okey, tindak balas bakteria penitritan menjadi ion nitrit. Okey, lepas tu daripada ion nitrit ni akan ditukar menjadi ion nitrat. Senang kata kita nak semua dalam bentuk nitrat. Okey, kemudian last kali, jangan risau, saya tahu awak pening ni. Jangan risau. So ada ion nitrat ni dapat berubah, ada ion nitrat ni nanti dia akan berubah menjadi gas balik. So nama kaedah tu adalah pendinitritan. Okay, alright, so jangan risau, kita buat latihan. Okay, now kita nitrogen. Kita nitrogen ni, okay, ada dua cara. Satu adalah penambahan ion nitrat. Maksudnya daripada gas nitrogen, daripada gas nitrogen dia akan tukar menjadi ion nitrat. Oi, apa tu? Zak, off mic. Alright. Okay, so okay tak? Alright. So gas nitrogen ni akan ditukar dalam bentuk ion nitrat ni. So ada 3 cara yang boleh menukarkan gas nitrogen dalam bentuk ion, which is kita ada tindakan kilat dalam letusan gunung berapi. Proses pengikatan nitrogen ini adalah melalui bakteria. Kalau penitritan ni apa? Ini letak baja. So, ada kaedah tu dia boleh ubah ion tu menjadi gas.
Contohnya adalah penyingkiran ion nitrogen. Okay, so contohnya adalah penyerapan, diserap, pendinitritan dan larut lesap. Yang ini adalah tiba-tiba baju tu hilang macam tu. Okay, so kita teruskan. Okay, now kita buat slow-slow tajuk yang ini. Okay, ini dalam buku SPS awak adalah muka surat 18. Muka surat 18. Okay, right. So, dia dekat sini. Right, so awak cuba tengok dalam buku nota awak. Okay, kita tengah cerita P. Apakah nama bakteria yang boleh tukar nitrogen kepada ion nitrat? Apakah nama bakteria tu? Dia start huruf P. Pengikat nitrogen. Yes, nama dia adalah, sekejap. Aduh. Nama dia adalah pengikat bakteria pengikat nitrogen. Okay. Lepas tu awak tengok kilat. So daripada bakteria pengikat nitrogen, saya tengah cerita P tau ni, arrow yang ini. Lepas tu dia akan diserap oleh akar. Bila diserap oleh akar, so sekarang tumbuhan tu kita kata ada protein tumbuhan. Okay. Now, lepas tu dia akan mati. Dimakan oleh haiwan. Lepas tu haiwan tu akan mati. Bila mati, kita semua akan jadi bau busuk tadi yang saya cakap tu tadi. Itu bakteria apa? Penguraian. Yes, nama proses tu penguraian. Nama proses, saya tulis sini ya. Proses penguraian. Nama bakteria dia adalah perebutan. Saya rasa kalau saya, yang ni saya tak sure, saya takut kalau cikgu-cikgu ada nama yang khas. Kalau saya bakteria penguraian pun saya terima. Tapi saya takutlah, saya ambil perebutan. So bila dah jadi sebatian amonium, okay, daripada sebatian amonium ni dia kena tukar dalam bentuk, dia kena tukar jadi nitrat kat tau. Dah mesti kena tukar jadi nitrat. Tapi ni belum nitrat. So amonium ni akan ditukar menjadi nitrit. Apakah nama bakteria yang boleh tukar amonium kepada nitrit? Penitritan. Yes, very good. Penitritan. Okay, kemudian daripada bakteria penitritan ni, dia akan tukar jadi ion nitrat. So, itu adalah kerja siapa? Sama juga. Senang kata semua bakteria tu namanya adalah bakteria penitritan. Saya takut korang tidur lah ni. Okay, so saya ulang tau. Katakanlah bangkai. Nanti dia akan jadi sebatian amonium. Amonium. Yang ini nama bakteria dia adalah bakteria perebutan. Daripada amonium dia akan jadi ion, nama dia adalah ion nitrit. Okey, ini nama bakteria ni, nama bakteria dia adalah bakteria penitritan. Daripada ion nitrit wajib ditukar menjadi ion nitrat. Apakah nama bakteria ni tadi saya cakap? Lagi sekali, apakah nama bakteria ni? Ada dua jenis yang saya ajar tadi. Bakteria pengikat nitrogen, satu lagi bakteria penitritan. So daripada ion nitrit menjadi ion nitrat. Apakah nama bakteria tu? Penitritan. Yes, penitritan. Macam kita je berdua yang belajar ni. Saya takut je hari-hari ni tidur ni. Senang cikgu. Okey ya? Pening tu. Pening sikit kan? Okey. Pening Right. sikit. Okay, so kalau pening saya lukis lah. Saya rasa, tapi masalahnya nanti kalau saya lukis, Lagi pening. takut awak yang pening. Okay, tak apa. Sekejap mana yang tempat kosong? Oh, ni kosong kot. Yap, ni kosong. Okay, cerita dia macam ni. Saya rasa paling senang saya cerita macam ni. Kita ada gas nitrogen. Gas nitrogen ni, cerita dia, kita nak kena tukar dia dalam bentuk ion nitrat. Okay, ini ion nitrat. Tadi saya kata, berapa cara gas nitrogen ni boleh ditukar menjadi ion nitrat? 3. 3. Okay, yang pertama apa yang awak tahu? Apa? Ini tanah. Awak buat apa dia? Kilat. Yes, satu adalah tindak balas kilat. So, saya buat sini adalah kilat. Nombor 1 adalah kilat. Okay. Nombor 2? Baja. Yes, very good. 1 adalah tambah baja.
tambah baja. Okay, so ni pun akan jadi. Maksudnya daripada gas ni, dia akan boleh tolong. Oh tak, ni tak payah. Lepas tu satu lagi adalah pokok kekacang. Ini adalah daripada, nama dia adalah bakteria pengikat. Bakteria pengikat nitrogen. Nitrogen. Okay, lepas tu dalam bentuk ion nitrat ni, siapa yang suka? Kita ke ambil ion nitrat ni? Siapa yang ambil ion nitrat ni? Bakteria. Woi, dalam bentuk ion nitrat ni kat tanah, siapa yang ambil pula? Bila dah bentuk ion nitrat ni? Tumbuhan. Yes, so bayangkan saya lukis ni. Ya Allah, saya cantik saya lukis. Ini tumbuhan tau. So, nanti kita nak bayangkan tumbuhan ni yang akan ambil ion nitrat. So, tumbuhan ni akan ambil ion nitrat. So, sekarang tumbuhan ni kita kenali dia sebagai apa? Tumbuhan ni kita kenali dia sebagai apa? Dia dah ambil dah ion nitrat tu. Protein tumbuhan. Yes, kita kenali dia sebagai protein tumbuhan. Saya tak naklah lukis lembu. Nangislah saya. Tumbuhan. So, katakanlah sini lembu. Lembu ni saya tulis macam ni je lah. Lembu. Nanti tak tidur malam awak tengok saya tau. Kalau so tak boleh. Saya pernah lukis dah. Saya lepas tu semua orang ingat saya lukis kucing. Lepas tu saya dah insaf. Lepas tu lembu ni makan tumbuhan. So sekarang lembu ni sekarang kita kenali dia sebagai apa pula? Dia ada apa pula lembu ni? Protein haiwan. Yes, ini ada protein haiwan. Lepas tu katakanlah lembu tumbuhan ni, ini semua ni akan mati. Jadi organisma mati. Katakanlah saya nak buat haiwan tumbuhan mati. Okey, haiwan dan tumbuhan mati. So katakanlah ini semua dah mati. Ini semua mati. Bila dia mati, dia akan jadi apa? Saya tulis kat sini dia akan jadi Bangkai. yes, dia akan jadi bangkai. So dalam bangkai tu kita panggil dia adalah sebagai ion sebatian amonia. Sebab bangkai ni bau dia busuk. So kita patut tulis sini adalah sebatian amonia. Amonia. So macam mana daripada mati ni nak jadikan sebatian amonia? Siapa yang boleh ubah dia? Nama proses tu? Penguraian. Yes, nama proses adalah proses tu namanya penguraian atau pereputan lah saya rasa. Penguraian atau pereputan. Bakteria. Apa nama bakteria ni tadi? Nisa dia cakap. Apakah nama bakteria tu? Pereputan. Yes, nama bakteria tu adalah bakteria pereputan. Okey, tapi kalau dia dalam bentuk sebatian amonia, tumbuhan tak boleh ambil. So, sebatian amonia ni nanti dia akan ditukar menjadi satu ion. Namanya ion apa? Ion Nitrit. nitrit. Yes. Nitrit. Ion nitrit dulu. Nitrit. Ion nitrit. Macam mana daripada sebatian amonia boleh ditukar menjadi ion nitrit? Bakteria, yes, nama bakteria dia adalah bakteria penitritan. Penitritan. Okay. Kalau yang pengikat ni kan Nick, baguslah Nick. Dia macam nak belajar, so dia berbunyi. So saya suka. So kalau yang ini, ini je Nick. Bakteria pengikat nitrogen ni yang ada dekat pokok. Ni kat pokok kekacang. Bakteria pengikat nitrogen ni awak jumpa kat mana? Ini pokok kekacang. Kekacang. Itu je. Okay, kalau dalam kes yang ini, ini kita panggil dia adalah bakteria penitritan. Lepas tu, ion nitrit ni akan ditukar menjadi nitrat. Apa nama bakteria tu? Sama gak? Yes! Nama bakteria tu adalah bakteria penitritan. Okay, so senang kata kesimpulannya sebenarnya kita nak semua tu tukar, kita nak dia tukar semua adalah dalam bentuk ni tau. Dalam bentuk ion nitrit. Sekejap Okay, ni ion nitrit. So bila dia tukar dalam bentuk ion nitrit, barulah boleh diserap oleh tumbuhan. So far you okay? So far okay tak? Okay. Okay, right. Nanti ni masa korang tengah medang-medang tu awak boleh cerita kat Hadi Hariri dengan Acap. Saya takut dia orang tengah lost lah ni. Aduh. So, Saya fokus teruk ni. wow, terharu saya. Okay, now ada ion nitrat.
Ada ion nitrat, okey. Ada ion nitrat ni boleh ditukar, tiba-tiba tertukar jadi gas. Ni just paling special. Nama dia ni adalah, okey. Nama dia adalah bakteria. Nama proses tau. Sekejap Proses. Sekejap. Proses ni nama. Makin lama makin pandai dah saya pengguna benda ni. Nama dia, proses dia adalah proses penditritan. D ni maksudnya tiba-tiba daripada nitrat jadi gas. Ini maksudnya adalah daripada ion nitrat ditukar menjadi gas nitrogen. Okay. Right. So nama bakteria yang terlibat tu, bakteria dia kita kenali dia adalah sebagai bakteria penditritan. Alright. Okay. So back to the question. Okay. Tajuk ni besar sikit. Saya takut nanti keluar sampai soalan bab 2 ni awak tak boleh jawab, nanti saya rasa bersalah. Okay, right. Okay, dah. Kita dah buat tadi kan? Okay, now P. So sekarang, okay, tadi. Apakah nama bakteria yang boleh tukar ion nitrit kepada gas nitrogen? Bakteria pennitritan. Bakteria sorry. nitritan. Awak jangan risau tau. SPM tak adalah 10 markah keluar soalan ni. So kita relax je. Okay, now P. Okay, nama proses. Okay, apakah nama proses yang melibatkan bakteria pengikat nitrogen? Bakteria pengikat nitrogen. Proses? Dia huruf P. Dia ada 2 perkataan. Satu P, perkataan nombor 2 adalah N. So nama proses kat sini ni? Pengikat nitrogen. Pengikat nitrogen. So nama proses kat sini adalah pengikat nitrogen. Pengikat nitrogen. So jawapan sini adalah pengikat nitrogen. Pengikat nitrogen. And then Q adalah bakteria dia perebutan. Nama proses dia? Penguraian. Yes, nama prosesnya adalah penguraian. Okay, penguraian. R, nama bakteria dia pennitritan. Proses? Kan. Betul lah. Pennitritan. Yes, sama juga pennitritan. Pennitritan. S pula. Sama juga ni. S ni apa? Sama juga. Yes, sama juga. So, pennitritan. Okay, last kali ni. Dia menggunakan bakteria T ni. Bakteria so nama dia adalah penditritan. Okay, right. Okay. Now, ni tak apa. Ni nanti kalau korang pening buka sekolah nanti I explain lagi sekali. Okay. Now, tandakan. Okay, kat sini. Tandakan tik tindakan yang boleh menambah kandungan nitrat. Ada 3 cara kot tadi yang boleh menambah kandungan nitrat. Sekejap. Yang ni simpan dalam hati. Saya nak siapa. Sekejap. Ni, awak teringin nak dengar suara siapa untuk jawab soalan ni? Nombor 3 ni. Teringin suara siapa? Nak dengar suara siapa? Ashraf. Melalui bakteria pengikat nitrogen. Yes, very good. Lagi? Melalui tindakan kilat. Okay. Satu lagi yang boleh tukar menjadi ion nitrat dalam gambar ni. Bakteria pennitritan ni. Yeay, bakteria pennitritan. Okay, now. Acap. Okay, Ashraf. Azlan. Pilih siapa awak teringin nak dengar suara siapa untuk soalan nombor 4. Rasa lama tak dengar suara Hadi Hariri. Betul tu. Sakai tu kau sumpah kau tak. Belajar kan? Belajar. Okay, Belajar. tandakan tik. Apakah kaedah yang boleh tukar yang mengurangkan nitrat? Maksudnya daripada ion nitrat ni, dia boleh ditukar menjadi gas pula. Gas nitrogen. Apakah tadi? Tadi saya rasa ni macam faham betul tajuk yang ni. Okay, apa dia? Kau angkat tangan buat apa? Alah, excited lah baru ada button tu. Tak.
Kau dah habis dah? Dah habis lah. Saya cuba cikgu. Okay. Tak Rasanya apa. macam lost sikit ni. Tahu tajuk ni susah sikit. Pendinitritan. Yes, very good. Pendinitritan. Uh, Kandungan nitrat tu semua hilang. Boleh kurang. Penyerapan akar. Yes, penyerapan akar. Dan satu lagi yang ni saya tak ajar tadi. Ini adalah larut resap. Larut resap. Maksudnya baja. Kita letak baja. Lepas tu bila air mengalir, baja tu dia akan hilang sekali. Itu kita kira lah. Dan satu lagi adalah bakteria penitritan. Okey, kenapa bakteria penitritan macam ni tau? Sebabnya, saya rasa bukan lah. Kenapa dia tulis jawapannya tu? Tak. 3 je. Alright. So ada 3 sahaja. Okay, now, apakah kepentingan kita nitrogen? Dia letak baja. So, bila letak baja, kita buat apa kat tanah tu? So, Hadif, teringin nak dengar suara siapa? Tak pernah Eddie angkat tangan. Hadif, sangat lah kat tanah. Suara Sekejap, siapa? saya nak tengok ni senarai. Nanti sebenarnya. Wow. Ramai ada 14 orang, ada 12 orang. Zak lah cikgu, Zak. Zak! Okay, dia boleh mengekalkan apa, Zak? Kesuburan. Ya, kesuburan. Kesuburan tanah. Mengekalkan kandungan apa? Kita tengah cerita pasal kita apa ni? Kita Tajuk ni kitar apa? Dan nitrogen. Yes, so mengekalkan kandungan? Nitrogen. Yeah, kandungan nitrogen dalam alam semula jadi. Membantu bekal berterusan apa? Bila ion nitrat tu diserap oleh tumbuhan, so kita kata sekarang tumbuhan tu apa? Bila ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan, sekarang kita kata tumbuhan tu jadi apa? Ion nitrat ni diserap oleh tumbuhan. Okey, diserap oleh tumbuhan. Kemudian kita kata tumbuhan tu dapat apa? Tumbuhan tu jadi apa? Dapat protein. Yes, kita panggil dia adalah sebagai protein tumbuhan. Okay, so jawapan sini adalah dapat protein. Allah. Alright. Ini adalah protein. Protein tumbuhan. Satu lagi? Ni? Protein haiwan. Yeah, ini adalah protein haiwan. Alright, so dalam 2.4 laju. Alright, saya risau kat awak ni. Now, yang ni best sikit. Yang ni macam pertanian. Saya rasa korang dah belajar belum menggunakan teknologi dalam pertanian? Budak pertanian dah belajar tak? Ke korang dah tak ingat lagi? Alright. So, dalam tajuk 2.4 ni, kita nak cerita pasal teknologi pengeluaran makanan. Okey, apakah teknologi pengeluaran makanan? Macam ni tau. Kita manusia makin ramai. So, bayangkan kalau kita Malaysia, kita masih lagi membajak guna kerbau. Bayangkanlah kalaulah zaman dulu, zaman yang lepas Perang Dunia Kedua. Kalau zaman dulu orang tanam padi, dia dapat tuai padi tu setahun sekali je. Lepas tu dia tak ada teknologi, dia tak ada jentera. Tapi kita manusia makin lama makin bertambah. So basically sebab tu kita perlukan teknologi. Sebab kita nak meningkatkan sumber dan kualiti makanan. Manusia makin lama makin ramai. So kita perlukan teknologi untuk make sure sumber makanan tu makin banyak. So yang hari ni kita nak belajar 2.4.1 sahaja. So yang ini korang sukalah. So pertama, macam mana lah katakanlah Nick akan jadi satu hari nanti jadi petani yang berjaya. So macam mana Nick nak make sure Nick nak make sure dia boleh untung dengan lumayan. Pertama, Nick dia akan gunakan baka bermutu. Maksudnya kalau dia tanam padi yang 2 bulan 3 bulan dah boleh hasilkan. Terus ada hasil. Ataupun saya paling suka kalau dulu saya pergi Maha tau. Pergi Maha tu, ada satu lembu tu. Lembu tu dilahirkan untuk dimakan je. Maksudnya daripada sampai kat kaki dia ada daging. Pernah tak korang tengok lembu tu isi dia banyak sampai ke dia jalan pun tak boleh. Dia banyak duduk je. Pernah tak korang tengok baka lembu yang macam tu? So ada satu baka lembu tu, kalau lembu tu hilang nangis tau. Satu lembu tu dekat 10,000 ataupun 15,000. Satu lembu saja. Sebab lembu tu daging dia banyak dan lembut. So kita gunakan baka. Kita gunakan baka bermutu. Dan macam mana boleh dapat lembu yang besar begitu? Kita ubah suai secara genetik.
Okay. Now, kemudian kedua, katakanlah gunakan teknologi. Katakanlah nanti Nick kan, dia ada padi tu, takkanlah dia nak pakai kerbau, membajak. So Nick dia akan belilah jentera-jentera paling hebat. Kemudian macam mana Nick nak make sure dia punya lembu-lembu tak mati? Atau tak sebenarnya bela haiwan ni bukan senang. Kalaulah korang tak ada ilmu, korang bela satu lembu yang 10,000 tu, awak ada 10 and then tiba-tiba mati. Berapa banyak korang rugi? So basically, korang kena ada pendidikan. Dan sebenarnya, haiwan ni pun kena vaksin. Sebab kita takut nanti dia boleh mati. Macam contohnya hari tu ada kerbau. Ada satu boys yang macam, alah Allah saya lupa pula. Dia Mowgli Malaysia yang dia selalu ambil gambar dengan kerbau tu yang dekat Terengganu tu. Yang ada fotografer ambil gambar dan gambar tu menang peringkat antarabangsa. Saya tak ingat lah nama budak tu siapa. So budak tu sedih, dia ada banyak sangat kerbau dia mati. Kena satu penyakit namanya hawar. Saya tak ingat penyakit tu apa. So senang kata penyakit tu bunuh banyak kerbau dia. So sebab tu awak kena ada ilmu. Awak nak bela kambing pun sebenarnya ada ilmu tau. Bukan main bela je. So awak kena tahu macam mana nak make sure nak elakkan kambing-kambing tu daripada kena penyakit. So kita kena ada ilmu. So, nombor 1 guna baka. Nombor 2 teknologi tinggi. Ketiga kena ada pendidikan. Keempat awak kena kau team. Maksudnya Mardi ni lah yang akan bagi baka yang elok. Senang kata kejuruteraan genetik baka bermutu ni siapa yang buat penyelidikan adalah Mardi dan juga Porim. Porim ni kalau saya tak silap ini adalah kelapa sawit. Sawit. Kalau yang ini pula pengairan dengan tanah ni, ini adalah Felda atau Fekra. Ni untuk padi. Dan satu lagi pengurusan tanah yang cekap. Maksudnya awak tak membazir tanah. So awak tahu macam mana nak guna tanah. Especially adalah kat Cameron Highlands. So ini adalah 5, 6. So kita ada 6 teknologi. Okay, teknologi untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan sebenarnya. Alright, so inilah ni bayangkan. Ini, wow. Ini Nick. Dia beli jentera. Nak make sure dapat hasil yang banyak. Okay, yang ini yang saya cakap. Ini adalah kita biak baka. Kita kacukkan dua jenis lembu. Akhirnya dapat lembu besar macam ni. Bayangkan lembu ni, kaki dia katik je. Semua daging. Tengok leher pun tak ada. So semua daging. Untunglah awak. Ni semua daging. So ini adalah yang baik. Okay. So ini biak baka. Kemudian, katakanlah. Kalau ni nak tanam, ni nak yang mana? Nak yang organik ke yang GMO? Mestilah yang GMO. GMO ni seronok untuk petani, peladang. Tetapi GMO ni dia ada kesan dia sikit. Okay, GMO ni kesannya biasanya untuk orang yang sensitif kulit dia. Dia tak boleh makan makanan yang macam ni, GMO ni. GMO ni maksudnya bahasa Melayu panggil, bahasa Inggeris panggil adalah genetic modified organism. So maksudnya kita pergi modify tomato ni. Saya bagi tahu awak tahu yang ini awak dah tak boleh jumpa sebenarnya tomato yang ada kat pasaran, awak dah tak boleh jumpa yang organik. Kebanyakan tomato yang ada kat pasaran semua GMO. Yang dia punya genetik kita dah modified. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang organik, yang original dia 2-3 hari tomato tu dah busuk. Tapi sekarang, tomato sekarang awak letak 2-3 minggu pun dalam peti sejuk, 2-3 minggu dia masih lagi okey. Dia masih lagi okey. So biasanya GMO ni petani suka adalah disebabkan tahan lama. Okay. Now, so tapi GMO ni ada buruk untuk orang-orang yang allergic. Okay, right. Ni lembu. Ni lah kalau nak bela nanti, ni belalah lembu ni. Uish. Wow. Lepas tu lembu ni yang biasanya saya tak ingat, kalau saya tak silap dekat Negeri Sembilan dah ada tau. Dulu kita panggil lembu ni lembu New Zealand. Lembu ni manja, dia kena duduk dekat cuaca yang sejuk-sejuk macam New Zealand. Tapi lembu ni diorang dah kacuk, so dia boleh duduk kat negara kita. Kalau korang nak tengok lembu-lembu macam ni dulu banyak ada kat New Zealand je. Lembu ni. Tapi sekarang lembu tu dia dah dah kacuk kan. So lembu ni boleh awak jumpa kat Malaysia. Sabah. Kat Sabah. Tapi Sabah pun nak yang sejuk lah. Sabah pun sejuk. Ini ada lagi satu ni dekat Negeri Sembilan. Dia tak sejuk tau ni. Dia boleh duduk macam senang kata kat belakang rumah awak pun dia boleh duduk.
Okay, so ini adalah ayam-ayam. So ayam ni dia boleh membesar dengan cepat. Nama ayam ni adalah ayam akar putra. Ni nama ni sebenarnya dia bergantung kepada saintis-saintis tu. Dia orang suka apa, dia orang letaklah nama-nama tu. So biasanya ni, katakanlah sebagai peternak atau petani, biasanya dia nak untung banyak, dia mestilah nak hasil yang banyak. Tumbuh cepat dan matang. Maksudnya 2 bulan je dah dapat hasil. Daging dia lebih bermutu. Yang boleh bayar yang mahal. Contohnya daging apa, daging lembu yang mahal tu. Yang awak satu makan macam steak tu satu 100-200. Allah, saya lupa nama Tomahawk. tu. Oh, tomahawk. And then ada kat minat, ada nama tu, dia punya lemak dia sedap. Maksudnya, kalau bakar dia yang sedap tu, korang kan tak payah letak apa-apa. Korang just bakar je. Sekejap je. Rasa dia dah sedap. Tapi mahal lah. 100 gram berapa ratus ringgit. Which is benda tu betul. Okay. Kemudian rintangan terhadap penyakit. Dia tak cepat rosak. Alright. So, marilah kita buat latihan. This one. Ini adalah dalam buku SPS awak. Muka surat 19. Muka surat 19. Okay, tadi kita berhenti kat siapa? Zak kan? Okay, Zak. Awak teringin nak dengar suara siapa untuk jawab soalan A? Abby. Ebe. Ini tadi saya kata lembu ni dah boleh duduk kat belakang rumah ni. Apakah teknologi ni? Penggunaan baka bermutu. Yes, penggunaan baka bermutu. Kejap, Abby simpan dulu dalam hati tau. Penggunaan baka bermutu. Okay, so Abby, B ni. Ha? B, awak teringin nak dengar suara siapa untuk soalan B? Nisa. Nisa. Wait, korang make sure semua orang kena tau. So, Nisa. Penggunaan teknologi moden. Yes, very good. Penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden. Teknologi moden. Okay, Nisa, soalan C. Nada. Okey. Ini adalah kursus teknik kaedah moden diberikan seperti penggunaan biji benih, baja yang berkualiti. Ini apa ni sebenarnya? Kursus teknik. Kursus tu adalah apa, Nada? Pendidikan dan bimbingan untuk petani. Yes, pendidikan dan bimbingan. Untuk petani. Okay, now Nada. Untuk soalan D. Teringin dengar suara siapa, Nada? Nada teringin suara siapa? Kuzami. Kuzami. Okay, agensi seperti Mardi Porim. Ini apa? Dia orang buat apa Mardi ni dengan Porim ni, Kuzami? Jawapan dia kan sebenarnya ada kat atas ni tau. Ini dah. Penggunaan tanah cikgu. Tak, Mardi ni biasanya dia pasal apa? Mardi ni kan dia ada dekat Cameron Highlands tau. Dia pasal tumbuh-tumbuhan. Dia tak ada kaitan dengan tanah. Dia buat apa? Dia boleh hasilkan biji benih, baka yang bermutu. So, Mardi ni buat apa? Mardi ni boleh buat apa? Dia buat apa? Macam mana dia boleh hasilkan baka yang bermutu? Jawapan dia ada 3 ni je. Pengurusan tanah yang cekap, penyelidikan dan pembangunan, penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimal. Which one? Sekejap. Mardi buat apa Mardi? Blank lah cikgu. Okay. Sekejap. Kuzami tengok sini tau. Agensi seperti Mardi Porim menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti tanaman dan ternakan. So, jawapan dia kat atas ada 3 je ni Kuzami. Pengurusan tanah yang cekap, penyelidikan pembangunan dan penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimal. Antara 3 ni, mana satukah jawapannya? Penyelidikan. Yeah, very good. penggunaan. Alhamdulillah, jumpa juga. So, penyelidikan dan pembangunan. Okay, so kita cross yang ini. Alright, so cross yang ini penyelidikan. So, tinggal 2 sahaja jawapan dia. Okay, so Kuzami teringin dengar suara siapa?
Ni Felda. Haris cikgu. Haris. Haris. Ni Felkra dengan Felda dia ada pasal ni tau, padi. Memajukan tanah terbiar dan juga dia getah semua tu. Ni apa? Dia buat apa ni? Jawapan dia tinggal berapa cikgu? Tinggal 2. Ni je. Okey, jap. Haris, jawapan dia tinggal ni je Haris. Pengurusan tanah yang cekap dengan penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Felda dengan Felkra ni. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap yang lagi satu. Itu untuk tanaman teres. Dia tanam atas tanam atas gunung pula, bukit. So mana satu? Penggunaan Tanah. penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. So jawapannya adalah di sini. Penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Dan tinggal satu sahaja, iaitu ini adalah pengurusan tanah yang cekap. Yang ini adalah macam dekat Cameron Highland yang dia boleh tanam kat tepi bukit tu. Awak tengok Chinese tu boleh tanam tepi tu, pengurusan tanah. Dan banyak warga asing pun dah pandai tanam sayur kan, yang cekap. So, Alhamdulillah. So, hari ni kita belajar 2 topik. Satu adalah kitar nitrogen. Hari ni kita belajar 2. So, apa yang kita belajar hari ni? Satu adalah kitar nitrogen. Kitar nitrogen. Satu lagi kita cerita adalah mengenai teknologi. Okey, apakah kepentingan kitar nitrogen tadi yang kita belajar? Kenapa kitar nitrogen? Kenapa kita kena belajar pasal kitar nitrogen? Apakah kepentingan kitar nitrogen tu? Untuk memberikan protein kepada tumbuhan dan haiwan. Yes, untuk membekalkan protein, membekalkan sumber protein, sumber protein. Membekalkan saya tulis ion nitrat sebagai sumber protein. Sumber protein haiwan dan tumbuhan. Satu lagi apa? Bila kita letak baja, dia buat apa kat tanah tu? Menyuburkan tanah. Yes, very good. Dia adalah dapat suburkan tanah. Okay. Now, tadi kita belajar pasal teknologi dalam kualiti makanan. Okay, apakah teknologi yang kita dah belajar ni tadi? Macam Nick tadi tu kan, kita nak bagi Nick jadi hebat kan. Apakah teknologi? Kalau Nick sebagai peladang yang berjaya, dia nak jadi millionaire. So, apakah teknologi yang Nick kena ada untuk make sure dia boleh jadi peladang yang millionaire? So, dia pakai apa? Nick kena buat apa? Cepat, aku kena buat apa? Kau tak jawab, aku kena buat apa? Kalau katakanlah dia nak tanam sayur-sayuran, dia kena pakai baka apa? Jawab. Pakai baka apa? Baka yang macam mana? Baka yang bermutu. Yes, pakai baka bermutu. yang bermutu. Lepas tu, kalaulah dia nak tuai, dia pakai apa? Takkanlah dia pakai kerbau. Dia pakai apa? Teknologi moden. Yes, pakai teknologi moden. Lepas tu, Nick ni dia kena ada ilmu. So, itu kita panggil dia sebagai apa tu? Dia pergi kursus. Itu adalah dari segi bahagian mana? Penyelidikan dan pembangunan. Woi, penyelidikan tu Mardi weh. Oh, bukan. Ni awak pergi jadi pendidikan. Wait, tak, penyelidikan tu Mardi buat. Pendidikan tu awak yang pergi kursus. Katakanlah yang buat ni, baka bermutu ni hasil daripada penyelidikan. So siapa yang buat penyelidikan? So yang buat penyelidikan tu adalah Mardi. Dan juga macam Mardiana je, dan juga Porim. Dan akhir sekali, katakanlah kita nak buat apa? Yang saya kata tadi pasal tanah tu. Apa yang kita boleh cakap pasal tanah tu? Yang orang kat Cameron Highland awak nampak dia pergi teres tanah tu, dia tanam pokok tu. Kita kata itu sebagai apa? Yes, itu adalah
pengurusan tanah. Tanah yang cekap. Yes, pengurusan tanah yang cekap. So, itu sahaja. Thank you so much. Lepas ni bolehlah sambung tidur. Tak boleh. Tak boleh, ada kelas kan? Ada. Okay, alright. Okay, bye. Boleh tak terus bye je. Sebab saya dah